Taala, malam ni kita dapat bersama-sama untuk meneruskan perbincangan kita yang menggunakan nota yang bertajuk solat. Nota ni kita bukanlah satu-satu kita nak baca teks demi teks dia, cumanya dia mengandungi banyak dapatan daripada sumber khabaran lah, daripada hadis, yang mana lebih baik untuk kita melihat teks pada hadis tersebut lah, lebih mudah lagi. Sebab kalau saya nak tulis nanti kita banyak mungkin tertinggal kan? Sebab tu lebih selesa untuk kita gunakan nota, sebab bab ini perbincangan dia banyak, mungkinlah daripada hadis dan juga asar lah. Sedangkan dalam Quran kita boleh buka Quran surah berapa kan, tapi bila hadis ni dia tak ada. Jadi kalau sekadar saya cakap hadis tersebut, nanti kita info tu lama-lama dia akan, kita mungkin tak boleh nak menyimpan. Baik, jadi kita dah sampai pada perbincangan pertama ni, tentang mukadimah hadis yang menjadi tema utama ialah berkenaan dengan hadis tentang diumpamakan solat ni macam sebatang sungai. Dan solat ni penghapus dosa, tajuk dia. Solat ni diumpamakan seperti kita kalau tengok di awal muka surat tu kan, hadis daripada Abu Hurairah. Nabi bertanya kepada sahabat, "Ara'aitum law anna naharan di babin ahadikum?" Apa pandangan kamu kalau ada sungai yang sungai mengalir di depan rumah kamu, seorang setiap orang daripada kamu, dia kata silu fihi kulli yaumin khamsan. Lalu dengan sungai itulah dia membersihkan dirinya setiap hari 5 kali. Ma taqulu dzalika yubqi min darani. Apa yang kamu akan cakapkan apabila berlaku yang hal demikian? Baki apa yang adakah seseorang itu bila dia begitu, dia tak lagi baki yang ada tinggal di tubuhnya, kotoran yang ada. Qalu la yubqi min darani syai'an. Lalu para sahabat menjawab, sudah pasti tidak ada sebarang kekotoran yang akan tinggal. Sebab apa? Begitu kerap nya dicuci dan sungai sebenarnya dengan air yang banyak tadi melimpah. Itulah perumpamaan yang dibuat oleh Rasulullah ni, supaya apa? Daripada yang kita boleh lihat, untuk dibuat perumpamaan yang lebih hebat lagi tentang solat ni. Jadi solat ni kadang-kadang dia banyak Allah buat dalam Quran, bahkan dalam hadis ni. Sebab apa? Kita ni orang beriman ni, prinsip utama tu yu'minu bil ghaib kan? Ada orang beriman, pertama yu'minu bil ghaib, beriman kepada perkara ghaib. Dalam rukun iman tu ada 6, semuanya ghaib. Namun tidak fitrah manusia ni, dia hidup ni, yang dia nampak benda, kemampuan dia, benda zahir lah kan. Satu banyak perumpamaan Allah tentang dunia ni, tentang akhirat ni, dia umpamakan benda yang boleh dilihat oleh panca indera manusia, boleh digambarkan. Hakikatnya serupa je. Perkara itulah yang ni sekarang nampak, yang akan hilang. Dan benda yang dulu tak boleh bayangkan tu kan, itulah yang akan muncul nanti, yang akan kita nampak, yang akan diperlihatkan pada hari akhirat. Jadi macam hadis ini juga, Nabi membawa gambaran satu yang boleh dilihat, supaya boleh juga dibawa gambaran tersebut kepada perihal ghaib. Yang hakikatnya demikianlah solat. Kita ni solat sebenarnya apa tujuan utama dia? Menghapuskan dosa-dosa kita. Saya solat diwajibkan 5 kali sehari ni, seumpama macam seorang itu mandi, bersihnya dia daripada segala dosa yang dia buat sejak dia berbangun lagi. Kita ni banyaklah dosa dah, sampai lagi kita tidur balik, kita tak akan melepas daripada dosa. Jadi yang dimasukkan dosa di sini apa? Berdaki ni dosa kecil lah, dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa besar kena buat apa? Taubat nasuha. Kalau sehingga mengeluarkan dia daripada Islam, sehingga dia kena apa? Mengucap balik kan? Tapi
Tapi ini dia masukkan ni dosa-dosa kecil yang kadang-kadang kita tak perasan pun. Dengan mata khianat kita, dengan kita dengar benda yang batil, bercakap benda yang dusta dan kadang tak sengaja. Jadi benda-benda macam ni adalah dosa-dosa yang memang tak dapat dielakkan oleh setiap insan. Itulah antara peranan utama solat. Jadi kita telah bincang tentang di sini pada sampai apa makna solat dari segi maknawi dia, dari segi lughah dia dan istilah. Jadi kedua-dua makna solat ni dia perlu di kita hari ni. Walaupun solat ni benda biasa kan, kita dah biasa bincang lah. Dia satu ilmu yang besar. Solat ni rukun Islam yang kedua, dan satu ilmu yang tidak boleh ditinggalkan untuk terus dibincangkan oleh umat dan generasi. Setiap masa memang kena bincang. Walaupun kita kata saya ni dah ahli solat dah, memang kena ulang-ulang. Kenapa? Dan dia kena diperingatkan dari segi teks dan dia konteks solat. Hari ini ada golongan yang dia satu meninggalkan keseluruhan makna solat. Kan? Kalau kita nak buat bancian, pernah buat banci tak? Orang Islam Melayu kan, orang Islam majoriti yang solat dengan yang tak solat agak berapa persen? Dia senang aja kita buat kuis sekolah kan. Buat satu, kata apa, undian ke apa kan. Dalam kelas tu berapa pelajar yang solat, kat sekolah cukup lah. Jadi dia kita boleh puratakan semua. Berapa pelajar yang solat time buat masa waktu dengan tak solat. Jadi kalau daripada 40 orang pelajar tu 10 dia solat, 30 tak solat, berapa persen tak? 25. Oh? 25. Ha? 25. 25. 25% yang solat. 10 per 40. 10 per 40 kan. Jadi macam itulah. Maknanya kita boleh tahu lebih kurang 70% ke sebenarnya yang meninggalkan solat. Hanya sikit je yang solat. Itu dah ada kajian dah pun buat. Hakikatnya demikianlah. Itu yang meninggalkan solat. Dan satu lagi yang meninggalkan solat dari segi makna solat. Faham tak? Makna solat, solat ni batin je. Dari segi makna sebenar solat dia tinggalkan. Jadi dia kata saya tak nafikan solat, tapi faham tak? Jadi solat ni cukup dengan apa? Niat dia. Ada tak? Wujud juga. Banyak benda yang kita nak tangani sebenarnya. Banyak. Sebab tu kita kena terangkan sentiasa. Solat ni kena terangkan. Walaupun jangan anggap orang semua dah pandai solat dah, tak payahlah. Tak. Solat adalah. Dan Nabi sebut dalam Sahih Muslim, kesan solat ni besar. Sahih Muslim, apa dia, ni menjadi hukum kepada siapa yang meninggalkan solat. Dia kata inna dirujuk ni dalam Sahih Muslim. Baca hadis ni. Inna
Boleh ikut Inna bainal rajul wa bainal kufri au syirki tarkus shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Jadi sesungguhnya apa ni, baina ni maknanya apa? Perbezaan ataupun di antara perbezaan di antara seseorang ni yang beriman, ar-rajul orang yang beriman, mukmin, dan di antara orang yang kafir atau orang yang melakukan perbuatan syirik adalah apa? Tinggalkan solat. Siapa sebut ni? Rasulullah sebut lah. Jadi siapa yang tinggal solat, faqad dia telah kafir. Besarnya ini menjadi hukum dalam bincangan lah. Apakah hukuman dia? Dia sebab itulah dia sampailah tahap kalau betul-betul dia iktikad apa? Memang solat ni tak payah, boleh dibunuh sampai habis sekali. Sebab apa? Dia sama macam orang yang murtad lah. Sebab itu rukun dia. Nama hari ni demikian yang berlaku. Dia realitinya apa? Solat ni dah bukan lagi menjadi sesuatu yang ditakuti untuk ditinggalkan. Sebab apa? Ini sepatutnya tanda aras seorang itu masih Islam atau tak. Penanda aras seorang itu masih Islam ke tak Islam. Macam mana orang boleh rasa tinggal solat tak ada masalah? Sebab dia penanda aras orang itu masih Islam ke tak Islam. Kalau ikut kan, faham kan? Bayangkan. Jadi begitulah hakikatnya. Fitnah hari ini berlaku akan terlucut sikit demi sikit lah. Apa ni, ikatan Islam tu. Sampailah akhirnya solat kan hilang. Ketika itu musibah paling besar dalam umat ni. Dan ada yang meninggalkan, yang saya sebut tadi, meninggal dari segi teks dia dan konteks dia. Dia tafsirkan makna solat berbeza dengan yang sepatutnya difahami. Apa makna solat? Solat maknanya doa. Makna solat yang kita kena faham dalam definisi dia apa? Dia sebut solat akwal wa af'al lagi. Solat ni maknanya ucapan, sesuatu yang dibuat, ucapan dan perbuatan. Rukuk, sujud, semua yang muftatahatun bit takbir lagi. Ini definisi solat yang mudah. Ada apa itu solat? Al-aqwalu wal af'al, iaitu ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan, maknanya yang dilakukan oleh seorang
yang dibuka dengan takbir Allahu Akbar dan ditutup dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi. Itu solat dengan syarat-syarat yang khusus. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut apa bila solat? Allah suruh solat je dalam Quran. Wa aqimus solah kan? Solat. Dalam surah berapa? Surah An-Nisa ayat 1-3. Inna solata kanat 'alal mu'minina apa? Kitaban mauqutan kan. Sesungguhnya solat itu adalah diwajibkan ke atas orang beriman ini pada waktu yang ditetapkan waktu dia, iaitu 5 waktu tu lah. Ayat apa dia? Surah 4 ayat 103. Kitaban maknanya apa? Wajib mengikut waktu dia. Ini definisi solat. Kitaban apa dia? Mauqu dan kan? Surah apa? 4103. 103. Muka surat 95. Cuba 4103. Ayat akhir. Dia ayat panjang sikit kan? Bahagian akhir. Bahagian akhir tu. Tak boleh jemput macam ni. Inna solata kanat 'alal mu'minin. Sesungguhnya solat ni di atas orang yang beriman. Apa syarat mukminin? Orang tu beriman, nak syarat dia? Rukun Islam nombor 1 lah. Apa dia? Mengucap 2 kalimah syahadah. Lepas tu apa dia? Wajib untuk dia solat. Jadi Allah bagi tahu ini kewajipan solat ada waktu dia. Macam mana kita tahu waktu solat? Kat mana tempat dia? Ada tak dalam Quran bagi tahu? Ada tak? Kalau Quran bagi tahu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Ada tak ada? Tak ada. Dalam hadis je. Dalam hadis je. Mana ada Quran bagi tahu detail solat ni waktu ni? Tak ada. Nak baca apa mula dalam solat? Ada tak Quran bagi tahu? Ada tak Quran bagi tahu mula kena baca ni? Tak ada. Hadis bagi tahu. Sebab tu prinsip kita pula bila Allah tetapkan wajib solat, apa prinsip kita? Nabi kata apa? Sallu kama tumuni usalli. Solatlah kamu sebagai kamu melihat aku solat. Macam mana kita nak lihat? Itu daripada hadis Nabi. Ini prinsip solat ni maksud dia. Jadi ada golongan yang menyeleweng, dia ambil Quran kan, tapi dia nak menolak makna solat yang zahir yang kena buat tu. Makna dia solat, kami pun solat, tapi solat macam mana? Hari ni solat sebab apa? Dia berdalilkan dengan Quran juga. Semua yang solat hari ni, ini bukan solat betul sebenarnya. Solat apa? Yang celaka kan, contohnya. Dia digunakan itu tapi dia tak tengok hadis. Jadi ini satu kefahaman yang juga dalam bentuk satu golongan tadi apa? Yang memang apa yang solat langsung. Ada tak dalam Quran sebut? Ini masalah golongan siapa ni? Banyaknya siapa? Mungkin remaja kan? Betul tak? Mungkin kalau sekolah agama lain sikit lah. Tapi kalau sekolah akademik macam mana? Sekolah yang tak ada fokus kan? Kalau solat belum lagi kualiti solat lagi. Yang solat berjamaah itu tak berkira lagi. Kita baru kata yang tinggalkan solat dengan yang solat. Dan yang meninggalkan solat secara teks dalam konteks, dan meninggalkan solat secara konteks saja, faham? Makna solat tu ditinggalkan. Teks dia ambil solat, tapi konteks solat sebenar ditinggal. Satu lagi golongan yang tinggalkan dulu makna teks solat tu sendiri ditinggal, solat semua ditinggal langsung. Sama ada sejak kerana jahil, jahil dengan ilmu lah, itu punca utama lah, ataupun melalaikan, meremehkan solat. Ini punca utama dia apa dia?
Kemudian punca utama dia, cuba tengok surah 19 ayat 59. Dia 19 ayat, kita baca daripada belakang tu. Bukan 59, kita ambil daripada 57 rasanya. Surah 19 ayat 57 hingga 59. Kat sini ada dia punya jawapan dia. Boleh, imam baca boleh? 55. Baca sekejap. Start ayat 57. Surah 19. Tak mana daripada ayat berapa ni? 55 kot. Wa kana ya'muru ahlahu. Okey, okey. 50 berapa? 55 ya? Daripada ayat 55. Ayat 55 kita baca. Sampai ayat 59. Pelan-pelan kita sama-sama tengok makna dia. Okey, jom. Alamak. Jadi tak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية آدم ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا Ayat-ayat tengok ini kisah pada para Nabi Nabi Ismail yang menjadi kepala utama umat sekarang ini, yang mana kita semua berhaji ke mana? Baitullah. Siapa yang bangunkan? Nabi Ismail.
Jadi wazkur fil kitab Ismail, dan ceritakanlah, kisahkanlah, sebutkanlah kisah Ismail. Innahu kana sadiqan wa'di wa kana rasulan nabiyyan. Sesungguhnya dia adalah seorang yang benar, membenarkan janjinya, dan menepati janjinya. Wa kana rasulan nabiyyan, dia adalah rasul dan nabi. Jadi Nabi Ismail ini rasul dan juga nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis salah. Jadi dia menyuruh keluarganya untuk solat, wa zakat, dan zakat. Dan dia seorang yang Allah redha, diredai oleh Tuhannya. Kemudian demikian juga Nabi Idris, dia juga adalah siddiqan nabiyya. Wa rafa'na makanan 'aliyyan, Allah angkat Nabi Idris ni darjat yang tinggi. Jadi semua ini, mereka ini adalah orang yang Allah beri nikmat ke atas mereka daripada kalangan para nabi, daripada zuriat Nabi Adam, dan daripada orang yang dibawa di atas kapal bersama Nuh, dan daripada zuriat turunan Nabi Ibrahim dan Bani Israel, Bani Israel, dan daripada orang-orang yang Allah beri petunjuk, yang Allah telah pilih, para nabi yang seterusnya. Apa sifat, sikap mereka ni? Iza tusla alaihim ayatul rahman. Okay, ini poin pertama. Ahli solat ni, para nabi ni, apabila dibaca ayat Ar-Rahman, apa berlaku? Kharru sujadaw wa bukiya. Mereka segera tunduk sujud dan menangis, kerana perlu betul-betul tersentuh dengan ayat-ayat daripada Allah. Jadi sebab tu solat ni tak boleh pisah daripada solat ni. Prinsip solat dia dua lah. Dia mesti ada kitab. Dia mesti mula dengan kitab. Itu ilmu, sumber al-ilmu. Kenapa ilmu ni menepis kerosakan, iaitu syubhat. Syubhat dalam hidup. Jadi hidup apabila dipenuhi dengan syubhat, kekeliruan tentang wajibnya solat dan apa semua, akhirnya apa? Kerana hilangnya ilmu, kerana jahil, akhirnya manusia dia rasa solat ni tak ada masalah. Tinggal pun lambat pun tak ada masalah. Dan yang kedua, apa dia? Pengamalan dia, al-amal lah. Amal solat ni, apa punca dia? Tengok dalam ayat seterusnya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun. Setelah itu berlaku yang keadaan apa di mana? Berubahnya. Sesudah golongan yang beriman tadi ni, yang begitu menjaga, mendengar ayat-ayat Allah ni, mereka segera duduk sujud, kan, dan menangis dan menjaga solat mereka ni. Lalu digantikan oleh pula golongan yang adha'us solat, yang mensia-siakan solat. Apa dia? Pertama dia buat apa dulu? Apa tanda disia-siakan solat? Ikut syahwat. Adha'us solat ni di luar ni, adha'u bukan dia tinggalkan terus ni. Adha'u ni maknanya solat tu jadi tak ada faedah walaupun solat. Sampai yang boleh tahap sekali apa? Tinggal terus lah. Mula apa dia boleh disia-siakan? Kitab lah. Mula dia tinggalkan ilmu dulu. Ilmu Islam dia tinggalkan. Solat masih buat, tapi tak dapat apa-apa. Dan solat tu nanti tak faham pun apa fungsi solat, tujuan solat lagi lah. Bila kita tak tahu faedah solat, akhirnya kita buat tak? Contoh kita buat satu benda, kenapa kita suka buat benda tu? Kita kena tahu dia punya matlamat buat benda tu. Oh, rasa buat sungguh-sungguh. Tapi akhirnya orang rasa solat buat apa? Kan? Solat bukan dapat apa dia kata. Dia tak nampak sebab apa? Iman daripada orang yang baik, tentang dosa dia, tentang akhirat dia, dia tak rasa apa-apa dah. Betul, orang yang betul nak solat ni hanya orang yang benar-benar takut hari akhirat dia akan jaga solat. Tapi kalau orang yang sibuk dengan dunia ni, memang akhirnya dia akan tinggal solat. Sebab apa? Buat apa solat? Tak ada faedah untuk kepentingan dia. Dia tak nampak. Sebab itu solat pertama bermula dengan ilmu dulu. Bila dia tahu prinsip tujuan solat,
dia tahu siapakah, apa tujuan dia hidup, kan? Itu memudahkan dia untuk pergi. Sebab tu sebelum ayat ni cerita tentang apa? Golongan yang bila dibaca ayat-ayat Allah, apa dia? Kharru sujjadan. Itu dulu hati dia. Barulah berlakunya tindakannya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dalam solat dia. Jadi bila dia meninggalkan amal, ni meninggalkan ilmu, tarku meninggalkan apa ni? Ilmu syariat. Tarku, akhirnya dia akan tinggalkan al-amal. Dia akan tinggalkan amalan. Kenapa? Apabila syubhat akan mendorong manusia ni ikut hawa syahwat. Inilah dua masalah dia. Sebab itulah akhirnya mereka buat apa? Allah kata yang mana ni? Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us solah. Apa dia? Syahwat. Wattaba'us syahwat. Dia ikut hawa nafsu. Semua dia buat ikut hawa nafsu. Fasawfa yalqawna ghayya. Maka inilah golongan yang akan masuk dalam lembah ghair, yang khas untuk orang yang meninggalkan solat. Baik. Jadi kita sebenarnya masuk bab ni. Kita tengok muka surat 6. Kewajipan setiap Muslim. Surat 5 tu. Ini terdapat beberapa kewajipan harian yang perlu diperhatikan oleh setiap Muslim berkaitan dengan solat. Antaranya ialah, pertama, kewajipan kita adalah mendirikan solat. Ini diri sendiri kita menjaga solat terlebih dahulu. Sebelum kita ajak orang lain solat, ajak orang jaga solat, kita terlebih dahulu kena jaga solat lah. Terutamanya apa? Pertama, solat pada waktunya, dan seterusnya menjaga solat adalah dengan jemaah dan sebagainya lah. Sebab itu Allah mencela kalau golongan ni dia cakap solat tapi dia tak jaga, kan? Ada celaan kepada Allah. Antaranya dalam surah Shaf, ayat yang ke 4. Surah 61 ayat 4. Ayat 3 ke ayat 3. Baca daripada 2 kan. Ya, saya baca dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surah apa? 55. 551. Muka surat 551. Surah Shaf kan? Ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kamu cakap apa yang kamu tak buat? Ini terlebih dahulu orang yang nak menyuruh orang ini, dia kena buat lah, baru dia boleh masih cakap, mengingatkan orang lain. Kenapa? Di kuat tadi Allah kata kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat berat, amat besar kebencian, kemurkaan Allah di sisi Allah apabila kamu sering kali cakap apa yang kamu sendiri tak buat ni. Jadi kena seiringan. Dalam pada kita menyuruh, kita menjadi dorongan untuk diri sendiri, nasihat orang lain untuk diri sendiri sebenarnya. Tapi bukanlah tubuh diri sendiri sempurna. Lepas ni semua diam je pula. Itu jadi syaitan apa dia? Syaitan akhras. Apa dia? Bisu kan? Tak boleh pula. Nak tubuh kita sempurna mustahil. Mustahil. Maksudnya apa di sini? Allah suruh seiringan. Apa yang dia cakap, dia juga usaha untuk buat. Bukan dia suruh orang lain saja. Itu maksud dia. Baik. Jadi antara wasiat akhir Nabi sebelum wafatnya ialah solat. Anda dalam hadis ni tengok muka surat 6 tu kan. Baginda berwasiat kepada umatnya supaya tidak meninggalkan solat. Daripada Ummu Salamah, hadis daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, katanya boleh nak baca tak? Ada tak?
kana min akhiri wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa Nabi kata? Wasiat terakhir Nabi ni apa? As-solah, as-solah. Dua kali Nabi kata. As-solah, solatlah, solat. Nabi kata. Wa ma malakat aymanukum, dan hamba yang kamu miliki. Di sini maknanya ada dua betul. Kau surat apa ni? Surat 6. Hadis atas ke? Kana min akhiri wasiyah. Adalah di antara wasiat akhir Nabi sebelum wafat. Nabi sebutnya ni, as-solah, as-solah wa ma malakat aymanukum. Pentingnya solat. Jadi di sini ada dua perkara. Satu, hubungan dengan Allah pertama. Ihfadillah yahfazuka. Jagalah Allah, antaranya ni solat kita ni adalah kita menjaga hak Allah. Dan hubungan hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Antaranya yang paling rendah sekali apa? Dengan hamba. Bahkan hamba yang dimiliki pun perlu jaga, apatah lagi orang lain yang lebih tinggi. Jadi hatta ja'ala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam yulajliduha fi sadrihi wa ma yafisu biha lisanuhu. Sehingga Nabi ni sebut tu kerana ketika waktu tu Nabi sakit, kan? Dalam keadaan dekat Nabi telah sakit sangat, Nabi terus sebut sampai Nabi tertepuk ni. Dia punya dada dia. Sebab apa? Nak sampai ke betul-betul tadi tu. Punyalah usahanya Nabi ni nak sampai pada umatnya, jagalah solat. Tiba-tiba ada yang tinggal macam tu je. Itu satu. Yang kedua, apa punca pula solat tak terjaga? Apa punca? Sebab tak ikut macam Nabi tadi, para Nabi. Apa mereka buat? Mereka suruh keluarga solat. Tapi kita tak. Betul? Ayah pergi masjid, pergi surau, tak pesan pun ke anak dia dah. Dia rasa selamat tak rasa? Anak tengok tinggi kat rumah dia, bapak pergi masjid. Sebab apa? Nak jaga hati kan. Contohnya cucu bawa balik ke, nak jaga hati ni, dia pun tak, dia pergilah. Biar je. Patut tak macam tu? Tak, ni satu perintah wajib. Bila Allah perintah, wajib buat. Walaupun apa, orang tak suka. Dalam surah, cuba tengok bahagian kedua. Yang kedua, pertama kita sendiri kena dirikan solat. Yang kedua apa? Menyuruh ahli keluarga untuk solat. Allah memerintahkan Nabi SAW dan para pengikutnya menyuruh keluarga mereka mendirikan solat. Itu Nabi dan pengikut Nabi pun masih Allah turunkan perintah kan. Maknanya itu pun boleh lalai, dekat dengan Nabi pun, apatah lagi yang jauh. Lagi kena dikuatkan usaha untuk menyuruh tu. Bukan surah 20 ayat 132 ni. Sikit lagi kita habis sampai poin keempat ni. Surah 20 apa ayat ni? Wa'mur ahlaka bis-solah. Bukan, apa dia? Ayat 132. 132. Wa'mur maknanya fi'il amar. Daripada siapa? Allah. Wajib. Wajib kita menyuruh. Wa'mur ahlaka, suruhlah ahli keluarga kau solat. Wastabir, dan suruh dalam keadaan apa? Bersabar. Wastabir alaiha, dan sabarlah dalam nak suruh mereka ni solat. Dia kena sikit. Masa kecil-kecil ni jangan nak paksa macam kita. Asalkan dia solat dulu, sudahlah kan. Asalkan dia solat dulu. Sebab apa nanti kita nak bagi dia, membebankan dia sebenci pula, dia tak tahu, tak faham. Sebab tu dia perlu dengan kefahaman. Sebab tu perlukan ilmu. Perlukan ilmu daripada Allah. La nas'aluka rizqa,
Tidak, kami mohon minta rezeki daripada engkau. Nahnu narzuqu, ya, kami nak beri rezeki, wala akibatu lit taqwa. Nampak tak apa kaitan dengan ayat ni? Allah suruh kita manusia perintahkan keluarga untuk solat. Kemudian Allah kata apa? Kami tak minta rezeki, kami yang nak bagi rezeki. Apa kaitan? Punca solat ni diabaikan sebab apa? Sebab cari rezeki kan? Betul tak? Dan dia yakin dia cari rezeki tu dia dapat pasal usaha. Inilah dia maknanya beriman dia kepada Tuhan dah biasa kan, songsam. Sebab tu solat tu akan abai. Sebab dia rasa rezeki tu kalau sebab dia lah, kerana dia lah rezeki tu dapat. Faham? Sedangkan Allah kata kat sini ni nak betulkan mindset. Kalau boleh betul mindset ni dengan solat rezeki murah sebenarnya kan? Sebab yang bagi rezeki sebab Allah. Ini dah rukun iman tu, beriman kepada Allah tu. Sebab itu dia punca utama ni sebab apa? Yu'minuna bil akhirah, beriman kepada Allah dan akhirat telah luput, telah hilang. Sebab itu akhirnya banyak orang ini apa? Abaikan solat. Solat ni bukan macam robot. Kita boleh buat orang tu macam robot, kan? Kita program je dia tak pergi solat. Tak, solat dengan hati ni. Hati yang faham agama dia akan jaga. Dia tak boleh solat pura-pura ni, solat sebab adat. Tak ada apa. Sebab tu akhirnya kalau semua tak solat, dia pun suka, dia akan tinggal. Hari ni solat sebab ikut orang je, sebab tak ada ilmu. Sebab tu bila-bila masa solat akan terabai. Tak ada orang tengok, habis. Sebab ilmu tadi. Sebab tu dia berkaitan dengan apa? Rezeki. Ajar manusia ni rezeki datang daripada apa? Daripada Allah. Ajar dia tentang iman kepada Allah dan hari akhirat. Sebab tu dia berkaitan di sini, wala akibatu lit taqwa, dan akibat yang baik itu hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi kewajipan kita juga yang kedua apa? Setelah jaga solat kita, suruh ahli keluarga untuk solat. Jangan pergi seorang-seorang je. Kalau sampaikan bila dah lama tak suruh, apa jadi? Bila suruh sekan nanti orang kata puan terbiak pula. Kan jadi benda yang bagus jadi pelik. Benda yang pelik tak rasa bagus pula. Terbalik hari ni. Hari ni orang nak menyuruh makruf benda buat baik, rasa macam susah pula, rasa sekan pula, terbalik. Kan? Ini masalah dia. Jadi ini kena baiki. Yang seterusnya perlu ilmu yang ketiga. Sebab itu dalam hadis, kita bacalah hadis ni. Di bawah tu, muru auladakum bis-solati wa hum abna'a sab'i sinin. Perintah anak-anak kamu untuk solat ketika umur 7 tahun. Kalau dah masuk sampai 10 boleh pukul dia. Boleh sebat dah. Kalau rotan dengan pukul dengan cara didik lah. Yang ketiga, mengajar. Solat juga adalah amalan pertama yang akan dihisab Allah. Kesemua ahli keluarga adalah diajar tentang kafiat solat yang betul. Daripada Anas bin Malik katanya Nabi SAW bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati min amalihi as-salatu. Sungguhnya yang pertama yang dihisab daripada seorang hamba pada hari kiamat ialah solatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Dan jika baik, maka dia beroleh keuntungan dan kejayaan. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Dan dia jika solat itu rosak, maka dia akan menyesal dan rugi. Ini macam mana nak buat? Sama lah, ni semua berkaitan dengan benda apa? Hari akhirat. Keyakinan manusia kepada hari akhirat. Sebab tu semua punca keburukan, punca orang buat dosa, punca orang menipu, punca rasuah sebab tak beriman kepada hari akhirat. Ini bukan masalah orang kafir, ini masalah orang Muslim je, sama je. Punca semua ini dosa tadi, meninggalkan solat, dia boleh tak nak puasa, dia buat rasuah, kan? Semua perkara sebab apa? Tak beriman dengan hari akhirat. Kalau beriman, dia takkan buat. Dia tak bimbang apa yang bakal menimpa dia selepas hidup dia nanti. Jadi sebab itu Nabi sebut, ajar kita kena didik anak kita, tanamkan mereka ni prinsip ini. Solat adalah amal pertama yang akan dihisab oleh Allah. Bila ni? Bukan sekarang. Sekarang tak rasa apa-apa akibat solat. Akibat tak solat dapat rasa sekarang tak? Dapat rasa tak? Sebab hukum pun tak ada. Ada tak hukum orang tinggal solat? Kita ada buat tak? Tak ada kan?
Tapi orang mencuri semua ada kan. Tapi ni benda paling besar, mana lebih dosa besar, mana lebih buruk kan? Orang tu tak solat dengan orang tu mencuri, mana lebih besar? Tak solat lah kan? Betul tak? Sepatutnya lah sebenarnya tak solat jauh lebih besar daripada yang dosa lain. Mana lebih besar dosa dia? Berzina tapi dia solat dengan orang yang tak solat. Mana lebih besar? Orang ni berzina, dia solat tapi dia terlanjur dia buat zina. Dengan orang ni dia tak solat tapi dia baik. Mana lagi buruk sebenarnya? Mana lagi buruk? Tak solat tapi ada hukum tak orang tinggalkan solat? Kan masalah sebab tu tak rasa kan. Bahaya tak sebenarnya? Jadi itu perkara yang perlu pendidikan sebenarnya. Kena datangkan daripada dalam pendidikan lah. Maknanya kena buat dah kat sekolah kan. Kena buat. Tak rasa akibat buat apa. Jadi yang keempat, solat tatawwu'. Kewajipan sebab setiap Muslim ialah mendirikan solat satu. Namun begitu solat tatawwu' tidak boleh diabaikan. Ia berguna untuk menampung kekurangan yang mungkin terjadi ketika menaikkan solat fardu. Daripada Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, katanya Nabi SAW bersabda, sama sambungan hadis tadi lah sebenarnya, lebih kurang, apabila hamba tadi tu solat dia tak sempurna tadi, maka apa? Dia akan lihat pada solat-solat sunat yang dilakukan untuk menampung kekurangan solat dia tadi. Jika sempurna, dia pun selamat. Jadi ini 4 perkara penting. Antaranya solat tatawwu' ni, solat sebelum kita nak solat rawatib kan, sebelum. Antaranya solat sunat juga kita buat untuk apa? Memberi khusyuk dalam solat wajib juga. Dia orang kata macam apa ni? Rehearsal. Pada hanjin kan? Biasa. Sebelum kita solat ni kan, dan solat sunat. Itu satu lagi tujuannya apa? Supaya apa? Solat fardu menjadi khusyuk. Itu antara juga kebaikan dia. Solat sebelum solat fardu tu. Inilah 4 perkara lah yang perlu diambil perhatian tentang solat. InsyaAllah nanti kita bincang hukum meninggalkan solat. Hukum meninggalkan solat, yang mana hukum tu tak dijalankan zaman ni. Mungkin ada negara yang menjalankannya. Jadi perlu, insyaAllah. Kalau kau lihat astagfirullah azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadha jama'ana jama'an mahfuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min al-arba' min la yanfa' min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' min du'a'in la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.